Hello, selamat pagi dan selamat datang kembali ke kelas Sains tahun 5 bersama saya, Cikgu Siti. Baik, pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan latihan asah minda yang telah kamu siapkan dalam kelas sebelum ini. Kita lihat dulu soalan yang pertama. Kita baca dulu arahan. Jawab soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Soalan 1. Rajah di bawah menunjukkan 3 jenis rod yang diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza. Jika kamu lihat dalam gambar ini, terdapat 3 jenis rod yang berbeza, iaitu yang pertama ialah rod besi yang diperbuat daripada besi lah. Yang kedua ialah rod plastik, yang mana kamu tahu ianya diperbuat daripada plastik. Yang ketiga ialah rod kayu, yang mana kita sedia maklum ianya diperbuat daripada kayu. Seterusnya di bawah ada 2 soalan. A. Rod yang manakah yang akan berkarat dan tidak akan berkarat? Jadi untuk soalan 1A, soalan mahu kamu tentukan antara 3 rod ini, mana satukah rod yang akan berkarat dan mana satukah rod yang tidak akan berkarat. Kemudian soalan B, berikan alasan kamu di A. Untuk soalan B, soalan minta kamu nyatakan sebab ataupun alasan kenapa kamu katakan sesuatu rod itu berkarat dan kenapa pula kamu katakan rod itu tidak berkarat. Okey, mari kita lihat apakah jawapan bagi soalan 1A. Jawapannya ialah rod besi yang akan berkarat, manakala rod plastik dan rod kayu tidak akan berkarat. Okey, kita lihat pula jawapan bagi soalan 1B. Okey, berikan alasan kamu. Di A ni adalah alasannya. Objek yang diperbuat daripada besi akan berkarat. Jadi, kalau kita perhatikan dalam ketiga-tiga rod ini, rod yang diperbuat daripada besi hanya satu sahaja, iaitu rod besi. Sebab itulah dia berkarat. Jadi rod plastik dan rod kayu dia tidak berkarat sebab apa? Sebab bukan diperbuat daripada besi. Okey, soalan berikutnya ialah soalan yang kedua. Perhatikan gambar di sebelah dan jawab soalan yang berikut. Ini ada gambar satu objek yang sudah berkarat. Okey, ada 3 soalan iaitu 2A, B dan C. Lihat soalan 2A. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada objek tersebut? Okey, jawapannya ialah objek tersebut berkarat. Okey, betul kan? Objek ini sudah berkarat. Lihat soalan B. Nyatakan ciri-ciri objek tersebut. Okey, ciri-ciri ni kita apa sifat yang kita boleh lihat ya. Okey. Contohnya jawapan B ialah berwarna perang kemerahan. Betul kan? Lepas tu permukaannya kasar dan rapuh. C. Apakah faktor yang menyebabkan keadaan itu berlaku? Okay, kata kunci bagi soalan ini ialah faktor. Faktor bagi apa? Faktor yang menyebabkan berlakunya sesuatu pengaratan kepada sesuatu objek. Jadi C jawapannya adalah kehadiran air dan udara menyebabkan objek tersebut berkarat. Okey. Seterusnya ialah soalan yang ketiga. Kita baca dulu. Perhatikan gambar rajah di bawah. Cadangkan cara yang sesuai untuk mencegah pengaratan. Berikan alasan untuk jawapan kamu. Kamu lihat di sini dalam gambar ialah gambar rantai basikal. Jadi jawapannya adalah pengaratan pada rantai basikal yang diperbuat daripada besi dapat dicegah dengan menyapu minyak atau gris untuk menghalang rantai daripada terdedah kepada air dan udara. Okey. Dalam konteks ini, kaedah untuk mencegah pengaratan yang paling sesuai ialah menyapu minyak ataupun gris. Ada 4 kan cara mencegah pengaratan yang telah cikgu ajar sebelum ni.
Kamu boleh rujuk nota yang sebelum ini. Seterusnya, soalan yang keempat. Okey, kita baca. Jadual di bawah menunjukkan hasil satu eksperimen untuk menguji faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, dia ada satu jadual yang ada tabung uji A, B, C dan D. Maksudnya ada 4. Lepas tu, bahan dalam tabung uji ialah tabung uji A ada jarum dan air paip. Tabung uji B ada jarum dan minyak. C ada jarum, air paip yang dididihkan dan minyak. Dan yang keempat, tabung uji D hanya ada jarum sahaja. Okey, lepas tu ada 3 soalan. Soalan 4A. Jarum dalam tabung uji yang manakah berkarat? Mengapa? Jadi untuk soalan 4A ada 2 soalan yang perlu kamu jawab. Yang pertama ialah jarum dalam tabung uji yang manakah berkarat? So, kita kena kenal pasti mana satu tabung uji yang berkarat. Jawapannya ialah jarum dalam tabung uji A dan jarum dalam tabung uji D berkarat. Lepas tu dia tanya mengapa? Kerana terdedah kepada air dan udara. Kita lihat semula tabung uji A ada apa? Ada jarum dan air paip. Dalam air paip dia ada udara. Betul? Dan dia juga ada air. Air dan juga udara. Lepas tu tabung uji D hanya ada jarum. Tapi jarum ini terdedah kepada udara walaupun tidak ada air di dalamnya. Okey, tapi dalam udara ada wap air ke tidak? Ya. Okey, jadi yang jarum dalam tabung uji A dan D terdedah kepada pengaratan. Soalan B. Jarum dalam tabung uji yang manakah tidak berkarat? Tadi kamu dah pilih A dengan D kan? Maka yang tidak berkarat ialah tabung uji B dan C. Maka jawapannya jarum dalam tabung uji B dan jarum dalam tabung uji C tidak berkarat. Mengapa? Kerana tidak terdedah kepada udara dan air. Seterusnya ialah soalan 4C. Berdasarkan jawapan yang diberikan dalam A dan B, apakah rumusan yang dapat dibuat? Ya, rumusannya ialah objek yang diperbuat daripada besi akan berkarat jika terdedah kepada air dan udara. Faham setakat ni? Okey, seterusnya soalan yang terakhir bagi latihan asah minda. Soalan yang kelima. Okey, kita baca dulu maklumat yang diberikan di sini. Pencegahan pengaratan memberikan manfaat kepada kita. Usaha mencegah pengaratan ini perlu dihargai. Okey, ini arahannya. Berdasarkan pernyataan di atas, bina sebuah peta pemikiran dan nyatakan kepentingan mencegah pengaratan yang telah kamu pelajari. Okey, manakah soalan yang kelima ini dia minta kamu bina peta pemikiran. Cikgu cadangkan ini adalah contoh peta pemikiran yang sesuai untuk kamu nyatakan kepentingan mencegah pengaratan. Dan untuk kepentingan pencegahan pengaratan, kita sudah pelajari 4 kepentingan sebelum ini di dalam kelas yang lalu. Yang pertama ialah selamat untuk digunakan. Kalau objek itu tidak berkarat, jadi kita selamat untuk guna objek tersebut. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rosak. Ya, betul. Kalau sesuatu bahan itu tidak berkarat, maka ia boleh digunakan dalam jangka masa yang lama dan tidak mudah rosak. Yang ketiga, menjimatkan kos penyelenggaraan. Ya, seperti mana yang kita tahu, kalau sesuatu bahan itu asyik-asyik berkarat, jadi dia mudah rosak, maka kos penyelenggaraan pun tinggi. Jadi sebelum berlaku, seeloknya kita cegahlah pengaratan itu daripada berlaku. Dan yang keempat, kelihatan cantik. Okay, bila objek itu kita cegah daripada pengaratan, rupa bentuk dia akan menjadi lebih
cantik. Contohnya rak besi yang berkarat, jika kita cat semula dia akan menjadi lebih cantik. Maka ini adalah 4 kepentingan pencegahan pengaratan. Jadi yang perlu kamu buat ialah kamu masukkan dalam C1, 2, 3, 4. Okey, senaraikan satu-satu. Baik, setakat ini sahaja sesi perbincangan bagi latihan asah minda untuk hari ini. Cikgu harapkan kamu fahamlah dengan apa yang telah cikgu sampaikan. Sekian, semoga kita bertemu lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. Terima kasih.